Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hari ini saya nak share tentang bahagian kedua, part 2. Begin with the enders in mind. Jadi untuk siapa yang belum tengok lagi part 1, bahagian pertama, boleh tengok video saya sebelum ni. Dan untuk part 2, jom kita dengar. Alright, bila kita bercakap tentang tajuk Begin with the enders in mind, sebenarnya saya dapat konsep ni, idea ni daripada satu buku, iaitu buku The 7 Habits of Highly Effective People. 7 tabiat orang yang sangat efektif, yang ditulis oleh Stephen Covey. Daripada buku ni, saya tertarik dengan habit kedua, tabiat yang kedua, iaitu begin with the end in mind. Right? Begin with the end in mind, yang bermaksud mulakan dengan memikirkan penghujung dalam fikiran. Sebelum kita mulakan sebelum kita buat sesuatu, kita fikir apa penghujung yang kita nak dalam fikiran kita. Kita visualize, kita bayangkan. Ada orang pernah tak tertanya, berfikir macam, apa jadi kalau kita tak berfikiran jauh? Kalau kita tak mulakan satu dengan penghujung? Kalau kita tak buat satu dengan begin with the end in mind? Apa jadi kalau kita tak buat conscious efforts? Conscious efforts maksudnya kita tak buat usaha secara sedar. Okay, secara sedar untuk visualize, untuk bayangkan. Bayangkan 3 perkara. Pertama, apa kita nak jadi pada masa akan datang. Kedua, visualize apa kita nak buat pada masa akan datang. Dan yang ketiga, kita visualize ke mana hala tuju hidup kita. Mana kita nak pergi. Daripada mana kita berada sekarang dan ke mana kita nak pergi seterusnya. Apa akan jadi kalau kita tak visualize, tak bayangkan apa penghujung yang kita nak? Alright, yang pertama, okay, ada 3 sebenarnya. Apa yang jadi kalau kita tak ada visi, alright, atau tak bermula dengan begin with the end in mind. Pertama, kita tiada clarity, kita tak jelas. Kita tak jelas dengan apa yang kita patut buat dan apa yang kita tak patut buat atau kejar. Okay? Kedua, tiada efisiensi. Kita buat satu tu, dia tak cekap. Sebab kita tak fikir apa penghujung yang kita nak, jadi kita buat satu. Sambil tu mungkin kita ada bazir masa sana sini, ataupun mungkin kita ada bazir bukan sikap masa, tenaga dan wang. Padahal kalau kita bayangkan dulu apa penghujung yang kita nak, kita boleh jimat. Okey, jimat masa ataupun tenaga ataupun wang. Dan bila kita tak ada visi ni kan, kita tak buat apa-apa plan. Kita buat apa perancangan pun dan strategi untuk capai matlamat kita. Sebab itulah tiada efisiensi. Dia jadi tak cekap sebab kita tak ada plan. Okey, apa plan A? Apa plan B? Apa plan C? Okey, apa strategi untuk dapatkan matlamat kita? Yang ketiga, tiada purpose. Tiada tujuan. Kita tak tahu apa matlamat atau tujuan kita dalam melakukan sesuatu. Bayangkan, kita ni macam kapal yang di atas laut tu, dia terumbang-ambing. Kapal di laut yang terumbang-ambing. Sebab kita tak tahu kita nak pergi mana. Dia terumbang-ambing macam tu. Bayangkan kita dalam hidup kita terumbang-ambing je. Melalui hari ke hari, tapi kita tak tahu sebenarnya apa matlamat kita, apa tujuan kita. Dan kadang-kadang, saya tak pastilah kalau korang pernah rasa ke, pernah tak rasa macam ada sesuatu yang tak kena ataupun hilang daripada hidup kita. Macam kadang-kadang kita berjaya tau. Kita berjaya, okey, kita kaya ataupun akademik kita hebat. Tapi walaupun kita dapat apa yang kita nak, kita rasa macam ada satu yang tak kena ataupun hilang daripada hidup kita. Yang paling sedih sekali bila kita rasa hidup kita tak bermakna. Bukan sekat sebab kita tak ada tujuan, tak ada purpose. Tapi sebab kita kejar impian orang lain. Kita bukan kejar impian kita kejar impian orang lain. Sedih tak?
seolah-olah bila kita tak buat satu dengan begin with the end in mind, seolah-olah kita ni memberi kebenaran. Kita bagi permission, kita memberi kebenaran kepada orang lain dan keadaan, circumstances untuk membentuk diri dan hidup kita. So, macam rugilah sebab hidup ni Allah dah beri untuk kita lalui, kita yang lalui. Jadi biar kita lalui tu, kita usaha mana matlamat kita, apa matlamat kita, dan bukannya kita ikut je apa orang lain atau keadaan untuk membentuk diri dan hidup kita. Sebab tu begin with the end in mind sangat penting.